Rekod. Menjaga silaturahim ni sangat Zai jaga lah. Zai daripada dulu selepas Zai ini kisah Zai dan pengajaran untuk semua, dan Zai rasa bukan pengajaran, Zai harap benda ni boleh menjadi satu guideline pada sahabat-sahabat. Ini kisah Zai waktu Zai berpisah dengan keluarga mertua Zai. Waktu tu Zai ditinggalkan, hampir semua orang tinggalkan Zai kecuali mak Zai. Mak Zai tu pun dia berada bersama dengan Zai waktu tu, kebetulan masa tu dia memang duduk dengan Zai dan Zai cerita habis-habis semua sebab semua sebelum ni tak ada siapa-siapa pun tahu apa yang berlaku apa semua. Semua orang salahkan Zai semasa tu sebab Zai ambil keputusan untuk berpisah. Tapi sebab sebenarnya sebelum ni Zai tak pernah cerita dengan siapa-siapa pun. Dan waktu Zai ditinggalkan tu, anak Zai keluar masuk hospital. Sangat berada di dalam keadaan sangat down, sangat rendah masa tu. Dan Allah hadirkan Zai dua orang sahabat yang bagi semangat kat Zai. Lepas tu sahabat ni bawa Zai pergi berapa kelas. So masa tu Zai jumpa dengan berapa orang, masuk Ustazah Mahamah, Afnan masa tu, yang kelas terawal yang Zai masuk. Dan sepanjang tu, dan satu Zai punya habit adalah Zai suka mencari meyakinkan diri, dan salah satu kelas yang Zai pergi, dia ada menekankan silaturahim. Walau sehebat mana kita diuji, walau seteruk mana kita difitnah, walau seteruk mana kita dibelasah, walau seteruk mana kita ditinggalkan, kita kena jaga satu benda adalah silaturahim. Sebab banyak sangat kebaikan menjaga silaturahim. Bila Zai baca, Zai Google, Zai cari YouTube, cari dengar ustaz semua ceramah apa semua. So Zai dapat simpulkan yang Zai merendahkan diri hati Zai, merendahkan diri Zai, itu yang turning point Zai. Zai rasa Zai minta maaf dengan bekas suami Zai. Zai pergi jumpa mak mentua Zai, adik ipar Zai, biras Zai yang semua yang tak pernah tegur Zai sebelum ni. Lepas tu family Zai pergi jumpa uncle, auntie Zai pergi jumpa diorang, minta maaf dengan diorang semua. Zai terangkan apa yang berlaku, sebab selama ni apa yang berlaku Zai senyap. Walaupun selepas Zai berpisah tu, Zai keluar daripada mahkamah tu, Zai cakap, Zai tahu Zai akan dihentam, Zai akan sebab banyak benda. So Zai cakap, masa keluar daripada mahkamah tu, Zai cakap aku akan simpan benda ni untuk diri aku je. Anak-anak aku pun takkan tahu. Zai macam tu. Dan waktu Zai kena tu teruk tu, semua orang hentam Zai memang berdiam diri. Tak melawan, tak bercakap, tak menyuarakan apa-apa. Tapi bila Zai dengar a few ceramah, Zai jumpa uncle auntie Zai minta maaf dengan dua semua dan Zai baik dengan diorang, mak uncle auntie semua. Tapi belah mentua Zai dengan ipar diberai semua, Zai waktu tu Zai memang decide, okey nak putus-putus lah. Aku ada anak aku dan aku tak perlukan korang. Aku tak perlukan korang punya kata-kata, aku tak nak dengar korang punya cakap-cakap apa-apa pasal aku tak peduli. Masa tu hati Zai memang keras. Tapi selepas Zai bukan insaf lah, maksud Zai memang insaf lah tahunya, baru dapat ada ilmu-ilmu macam ni kita belajar, kita tahu. So Zai decide, Zai pergi jumpa mak mentua Zai minta maaf semua. Zai cakap memang betul apa yang berlaku tu semua, dan Zai tak nak ada apa-apa masalah dengan diorang semua, sebab yang bermasalah Zai dengan bekas suami Zai. Dengan diorang semua Zai tak nak ada apa masalah. Zai nak hubungan, Zai cakap terus dengan diorang, Zai nak hubungan mama dengan Zai baik seperti dulu, rapat seperti dulu, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Macam tu juga dengan all the ipar biras semua. Itu. Tapi bila Zai buat benda tu, Masya Allah, Allah pemudahkan banyak benda dengan Zai. Allah bagi Zai satu banyak sangat miracle, banyak sangat. Sekecil-kecil benda sampai sebesar benda. Itu yang Zai cakap, bila Zai sangat menjaga 13 punca rezeki yang Allah katakan tu. Bila Zai tahu 13 punca rezeki yang Allah cakap, Zai jaga solat Zai jaga sedekah Zai jaga istighfar Zai jaga syukur Zai jaga nikah Zai jaga silaturahim Zai jaga Zai menuntut ilmu, sentiasa menuntut ilmu. Zai kongsi dengan sahabat-sahabat apa yang Zai rasa Zai baik. Itu yang dikatakan macam berdakwah ni kita berkongsi dengan benda-benda yang baik. Zai jaga benda semua tu. Zai jaga tilawah Zai, Al-Quran Zai, setiap hari Ahad Zai baca. Walaupun hari biasa Zai tak mampu nak baca yang banyak, Zai cuba baca hari Ahad. So bila Zai jaga benda tu semua, Masya Allah, miracle memang datang dekat you. Macam Zai cakap kan,
Allah bagi ni satu sampai korang tak mampu nak kata apa-apa. Macam mana Allah sayangnya korang, sayangnya rezeki kau, bagi korang rezeki sampai kau tak expect benda tu. Tak macam dia macam terdetik ke tak detik kalau hati mesti Allah bagi, insya-Allah Allah bagi. So itu silaturahim. So Zai boleh, itu adalah pengalaman Zai macam mana Zai memaafkan semua orang dalam keadaan tak ikhlas asal-asalnya, tak ikhlas. Macam berat hati Zai tapi Zai lunturkan kata-kata tu, Zai minta maaf dengan semua orang walaupun Zai rasa diri Zai betul. Aku difitnah, aku ni, Zai rasa diri Zai betul tapi Zai minta maaf dengan bekas suami Zai, dengan mertua Zai, semua ipar, semua dan orang-orang yang Zai rasa yang ni lah yang dengan Zai. So masa tu bila Zai terdapat satu ada beberapa lah Zai share dengan sahabat semua yang Zai kumpulkan antara kebaikan orang yang menjaga silaturahim. Yang pertama adalah kita tak perlu membuang masa untuk berdebat ataupun berdendam, sakit hati dengan benda-benda yang tak ada penghujung. Sampai macam kita fight pun, tapi kalau kita fight pun kita rasa benda tu tak ada penghujung. Kita tak payah buang masa kita untuk melayan benda-benda macam ni. Pertama. Yang kedua, bila kita ada perasaan dendam, ada perasaan sakit hati, marah, hati kita akan keras. Dia menyebabkan hati kita akan sedikit-sedikit akan hitam dan akan rasa keras dan susah untuk mendengar nasihat dan pandangan orang lain. Yang ni Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Hentilah perdebatan. Macam itulah ayat dia. So ini adalah macam Allah cakap, kalau kita berdebat, kita bukan Allah katalah, Rasulullah memberi guideline, bila kita berdebat sesuatu yang perkara ni yang tidak menguntung, maka sedikit sebanyak akan mengeraskan hati kita, akan meletakkan sikit-sikit titik hitam dalam hati kita. Yang ketiga, berdebat boleh menimbulkan pemusuhan di antara kaum muslimin, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga saudara seiman. Yang ni Nabi Sulaiman alaihissalam berkata bahawa kepada anaknya, wahai anakku, tinggalkan mira, iaitu jidal, berdebat kerana ragu-ragu dan menentang. Itu kerana manfaatnya sedikit dan ia membangkitkan pemusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Ni Nabi Sulaiman alaihissalam memberi nasihat kepada anak dia. Yang keempat, mengalah iaitu meninggalkan debat walaupun nanti ia akan dikira kita kalah. Walaupun kita rasa kita betul tapi kita meninggalkan debat tu dan kita rasa macam kita kalah tapi sebenarnya tak. Mengalah untuk menang, mundur selangkah. Yang ni Rasulullah SAW ada sabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumahnya maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas syurga. Yang ni memang ada Rasulullah SAW bersabda. Nanti saya akan forward pada sahabat-sahabat. Yang kelima, walaupun sebenarnya kita boleh menang dalam berdebat, tetapi bila orang itu menolak kebenaran dan kerana orang tu tak mau, dia rasa dia kalah, padahal dia tahu benda tu kebenaran. Yang ni ada satu, kita dah cuba bagi nasihat, kita dah cuba bagi kata-kata yang kita rasa kita boleh nasihat dia, advice dia. Yang ni Imam Syafi'i ada kata, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberi nasihat. Itu je. So kalau kita dah cuba bagi nasihat, kita dah bagi kata-kata yang seeloknya dan dia tak mampu nak dengar, dia tak nak dengar, dia tak diberi keizinan oleh Allah lagi untuk menerima nasihat kita, dan kita tinggalkan. Jangan kita fight. So itu antara yang Zai kumpul waktu Zai nak kuatkan diri Zai untuk menjaga silaturahim. Sebab tu kalau dalam banyak-banyak benda sama ada terutama sekali dalam bab kerja. Kalau Zai dengan bos Zai sebenarnya selalu berselisih pendapat, berselisih ni. Zai kata, okey bos, ikut bos lah.
Zai ikut je. Zai akan selalu macam tu. Walaupun dulu Zai fight, tak boleh bahas, yang ni kena buat macam ni kena kira ni tak buat. Memang So itu perdebat menjaga silaturahim, walaupun kita rasa kita orang jiran sebelah kita ni dia masuk tanah kita kan, dia masuk kita apa semua kan. Kalau kita tegur secara baik, dia tak boleh dengar, dia tak boleh terima dan tinggalkan. Kita talk to Allah, minta dengan Allah supaya Allah lembutkan hati dia untuk dia Allah ya Fatah, Allah ya Latif, lembutkan hati dia, bukakan hati dia. Sebab kekuatan kita adalah kita berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Itu adalah powerful yang ada pada kita. Kalau kita tak mampu untuk menyatukan silaturahim orang yang sedang ni, dan kalau kita tak mampu untuk mempertahankan silaturahim kita dengan orang tersebut kerana isu-isu apa-apa pun, kita talk to Allah. Kita berAllah, kita talk to Allah. Itu adalah yang terbaik. Sebab Allah dah cakap, kalau kita mengalah, walaupun kita berada di pihak yang benar, akan ada sebuah rumah dalam syurga untuk kita. Itu yang kita nak sebenarnya, itu yang kita kejar. Sebab tu Allah letakkan di antara kebaikan menjaga silaturahim ni adalah salah satu kunci rezeki. So panjang umur, insya-Allah Allah jaga rezeki untuk kita kalau kita menjaga silaturahim, insya-Allah. So itu yang Zai nak kongsikan pada pagi ni, supaya kita sama-sama menjaga hati kita, kita sama-sama menjaga lidah kita sama-sama sebab Zai pun sama macam sahabat-sahabat semua, kita ni manusia biasa, kadang-kadang hati kita cepat nak marah, nak apa. Selalunya Zai, kalau bila Zai rasa nak marah kerana satu benda, Zai akan ingat Zai akan ingatlah apa yang Allah dah bagi tahu. Akan ada syurga untuk Zai kalau Zai meninggalkan perdebatan, walaupun Zai berada di pihak yang benar. So itu yang Zai nak share dengan sahabat-sahabat semua. Benda ni nampak simple. Kadang-kadang kita rasa terasa hati, terkecil hati dengan orang, apa orang kata, orang buat, tak apa. Sebab ada jaminan daripada Allah. Itu yang penting. Hubungan kita dengan manusia kita jaga, walaupun kita cuba sedaya upaya kita untuk jaga, tapi kalau Allah tak izinkan untuk kita terus kita ni berallah, better berallah. Sangat ilmu menjaga silaturahim ni sangat Zai jagalah dengan siapa-siapa sahaja. Kalau Zai tak mampu buat apa-apa, dan Zai berallah je. Begitu juga sahabat-sahabat semualah. Zai kongsi benda ni supaya kita menjaga hati kita, sebab setiap kali kita, ini Zai perasan, sebab ini dan Zai lihat benda ni berlaku sebab setelah beberapa kali Zai tengok ada perkara-perkara yang berlaku di depan mata Zai. Zai nampak betul Allah cakap, bila kita mempertahankan sesuatu yang kerana ego, kerana kita rasa kita betul, hati kita akan keras, kita akan degil, kita akan susah mendengar nasihat orang, kita akan susah untuk menerima pandangan orang. Cuba sesekali kita merendahkan diri kita tengok balik. Sebab Zai, terus terang Zai memang banyak, Zai satu perangai Zai lah, kalau Zai nak buat sesuatu, Zai kena cari macam-macam benda. Zai tengok kat sana, tanya ustaz, tanya orang-orang yang Zai kenal agama, ustazah ke, yang Zai baik, yang ustazah ngaji Zai ke, ataupun Zai cari kat YouTube, Google ke apa semua, Zai akan cari. Tapi bila Zai baca pasal silaturahim ni, mengeraskan hati, menjadikan hati hitam, Zai cukup takut sangat. Sebab bila Zai cari pula kesan-kesan orang yang hati dia hitam, ya Allah, kalau tanpa hidayah pada Allah, orang yang hati hitam ni sangat berat. Jangan kita sampai tergolong dalam orang yang macam ni. Zai tak nak ada di antara sahabat-sahabat, adik-beradik yang dalam ni tergolong daripada orang-orang yang hatinya hitam. Sebab titik awal kita meninggalkan, menjarakkan diri kita dengan Allah, dengan Rasulullah semua adalah apabila ada titik-titik hitam dalam hati kita. Itulah yang paling berat untuk seseorang. Saya tanya boleh? Kak Umi dulu. Okey. Siapa dulu jalan dulu lah, Kak kemudian, tak apa. Tak apa, Kak Umi cakap lah, Kak Umi. Tak lama nanti. Kan korang tunggu lambat kalau kau bercakap. Kak Umi tak sama soalannya. Kak Umi tanya je. Kak bercakap kan, korang tak ada chance. Baik, korang cakap dulu.
Cakap. Tini cakap. Okay, terima kasih Kak Umi. Sama. Kak Zai Mengalahkan nak tanya. kepala. Meninggalkan perdebatan Akak ikut kata Zai, mengalah. Dapat pahala tau mengalah. Oh, Dapat rumah kat syurga. Alhamdulillah. Jadi akak mengalah dengan Tini. Kak Zai nak tanya macam ni kalau kita kan ada tips tak macam orang yang dekat dengan kita macam kita dah nasihatkan macam tak baiklah gaduh dengan adik-beradik kan, doakanlah apa yang mesti dia macam dia kata manalah aku dengan orang tu macam kita nak nasihat apa lagi kan macam mana nak lembutkan hati dia untuk buat baiklah dengan orang kan. Kak Zai teringat kalau dia ada 3 perkara, dua ke 3 Kak Zai ingat, tapi kalau kita tak mampu, kalau kita bagi nasihat, kita cakap ke apa dia tak nak dengar, dia tak boleh terima, kita hanya mampu berdoa untuk dia. Kita doakan dia untuk dia berubah seperti apa yang kita advise kat dia. Doakan dia, sedekahkan Al-Fatihah dan doakan dia. Sebab kita takkan mampu buat apa-apa tanpa Allah izinkan dan tanpa Allah bagi hidayah dekat dia sebenarnya. So kekuatan kita adalah untuk kita berdoa dengan Allah, minta dengan Allah supaya Allah bantu dia, Allah pemudahkan urusan, Allah pemudahkan dia untuk ni. Kena sebab macam Kak Zai ada satu experience yang Kak Zai tak bertegur sapa dengan seseorang tu selama lebih kurang 3-4 bulan. Kak Zai dah buat sehabis baik, telefon, jumpa, minta maaf apa semua kan, dia tak ni. Walaupun waktu tu Kak Zai rasa Kak Zai tak salah sebenarnya masa tu. Memang betul, bukan memang betul lah, macam mempertahankan pula kan. So dah minta maaf lah apa semua kan, dia tak ni. So berdoa dan Kak Zai gunakan sedekah. Minta masa tu buat sedekah spesifik pula. Purpose untuk sedekah tu adalah untuk Allah bagi hidayah pada orang tu, bukakan hati dia apa semua. Alhamdulillah. Tapi ambil masa yang lama lah, dekat 3 bulan lebih. Doakan dia, sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Dan Kak Zai juga ada tambah sikit dengan sedekah. Sedekah ni Kak K, Masya Allah, kita boleh minta apa-apa dengan sedekah. Boleh tawasul dengan sedekah. Kita macam macam contoh, kita nak anak kita jadi baik. Kita cakap, kita sedekah. Cakap, Ya Allah, hamba sedekah hari ni, Ya Allah. Asbab daripada hamba sedekah hari ini, hamba nak mohon pada Allah supaya hamba nak mohon pada Allah untuk Allah jadikan anak hamba anak yang solehah, jadikan anak hamba anak yang mendengar kata, macam tu. Ada ada seseorang yang saya pernah bagi tahu pasal sedekah anak dia isap dada, anak dia selalu, Masya Allah, sangat kesian makcik ni. Tapi itulah the power of sedekah. Yang ni sangat miracle. Saya beritahu kat dia, makcik berdoa setiap hari, sedekah Al-Fatihah dekat anak makcik. Lepas tu makcik sedekah hari-hari walaupun RM1. Makcik minta dengan Allah asbab pada sedekah ni anak makcik berubah. Insya-Allah tabarakallah. Anak dia tak sihat, anak dia kena sakit. Sakit dada kan. Lepas tu anak dia berubah selepas sakit. Dan anak dia sendiri yang minta dengan mak dia untuk, yang ni Zai memang rasa sedih sebab makcik tu telefon nangis-nangis dengan Zai. Anak dia sendiri yang minta mak dia hantar dia ke pusat rawatan untuk dia berubah. Tapi mak dia tak hantar dekat pusat rawatan yang apa yang Allahu Akbar yang kita punya tu, tapi dia hantar ke rumah, macam rumah madrasah tahfiz lah macam tu. Untuk anak dia berubah. Masya Allah, anak dia pun sekarang duduk kat tempat tahfiz tu, bekerja sebagai macam tukang kebun lah apa semua kat tempat tahfiz. Tapi itulah the power of sedekah. So kita boleh minta apa-apa je dengan Allah, dengan asbab ada sedekah. Sakit pun boleh kan Zai? Ya? Dengan sakit pun boleh sedekah. Boleh, betul. Sakit pun salah satu, sedekah tu salah satu cara untuk sembuhkan penyakit. Kita kena banyak sedekah supaya sihat baliklah. Minta dengan Allah. Talk to Allah, Ya Allah, sebab hamba bersedekah hari ini, hamba nak minta Allah sembuhkanlah hamba daripada sakit-sakit ni. Allah sihatkanlah kesihatan hamba untuk hamba. Sebab cakap dengan Allah, sebab
kalau untuk orang yang sakit ni macam hamba nak sihat ya Allah, supaya hamba boleh banyak memberi manfaat pada orang lain, supaya hamba boleh bekerja, mencari rezeki untuk memberi sedekah, membayar zakat. Buat cakap macam tu. Minta dengan Allah. InsyaAllah. Zai, Ya. nak tanya Zai. Ya. Okey, katalah misal kata kalau kita dah minta maaf kan, kita dah jumpa, kita minta maaf, lepas tu dia cakap dia kata kita minta maaf tu tak ikhlas. Macam tak ikhlas macam tu. Macam mana tu? Tak apa Betty. Sebab tanggungjawab kita untuk minta maaf tu dah selesai. Ikhlas atau tak ikhlas sebenarnya Allah yang tahu. So kalau macam tu, Zai selalu macam tu je lah. Selalu kalau ada yang macam tu, Zai nasihatkan just berdoa dengan Allah, minta dengan Allah supaya Allah ya Fatah, Allah bukakan hati dia, Allah ya Latif lembutkan hati dia untuk menerima kemaafan kita, minta maaf dengan kita. Lepas tu Betty tambah je lah macam sedekah, sebab yang ni pernah terjadi Zai dulu. So Zai buat macam tu juga, minta maaf semua dia tak terima juga, masih juga marah kat Zai apa semua. Ni pasal kerja kan, biasalah kan kerja kadang-kadang ada benda-benda yang ni. So itulah Zai buat macam tu lah. Zai talk to Allah, sedekah Al-Fatihah dan sedekah. Alhamdulillah lepas tu Zai dengan dia baik semula. Oh, okey, baik. Tapi lama lah Zai baru baik semula. Tak lama sebenarnya, sebab masa Zai bergaduh-gaduh tu, Zai minta maaf semua selepas Zai dapat ni lah ilmu-ilmu ni semua, kesedaran ni semua. Zai minta maaf, tapi bila Zai minta maaf tu biasalah orang tengah marah, dia susah nak terima apa semua. So dan Zai terus je hari-hari sedekahkan Al-Fatihah dekat dia, dan juga sedekah. Masa tu Zai buat sedekah macam sedekah hari Jumaat tu lah kan. Hari Jumaat tu kita buat lebih sikit, so hari Jumaat tu. So sedekah dalam 3 minggu dan 3 minggu macam tu, 2 minggu 3 minggu macam tu, Zai nampak dia berubah baik. Tiba-tiba je dia datang kat Zai, dia cakap dengan Zai, aku ada meeting hari ni dengan dengan U-Mobile, aku kena present site. Kau boleh tolong teman aku tak? Aku tak biasa dengan orang U-Mobile. So punya terkejut masa tu kan. Lepas tu cakap okey boleh, tapi kau kena postpone meeting kau lah, sebab masa tu dia ajak Zai meeting pukul 2 petang. Dia cakap kau kena postpone meeting kau lah, sebab 2 petang tak boleh sebab Zai kena pergi mampu. Zai cakap situ, Zai kena pergi mampu. So bila itulah titik awal dia yang bercakap dengan Zai. Dia yang ni. Lepas tu start pada besok, esok tu Zai belikan, sebab Zai tahu dia suka minum kopi, Zai belikan dia start air kopi. Setiap hari Zai belikan. Sampai dia pergi. So itulah yang Zai boleh cakap. Betul yang ilmu Pak Nas pun sama. Pak Nas, Azhar tak ingat dalam. Assalamualaikum Zai. Zai? Kalau ilmu Pak Nas kan, kita salah kita aku salah dan kita buat sunat taubat untuk kata spesifik untuk orang tu. Tapi ini kena belajar, kena masuklah kelas magnet rezeki Pak Nas. Untuk orang yang dah belajar, Zai remind balik lah. Itu yang kita boleh buat. Kita listkan nama-nama orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang kita rasa ni, lepas tu kita buat sunat taubat spesifik untuk nama orang tu. Dia tak boleh combine Tak. Boleh ke combine? Zai tak ingat. Ikut shortcut. Combine kan. Tak boleh. Satu-satu. Boleh. Ingat Pak Nas pernah buat 80 rakaat masa dulu. Sebab dia nama-nama tu dan dia kena buat 80 rakaat. So, Ikut turn Ikut turn nama seorang-seorang Yes. Okay. Tapi Zai, untuk yang kita Zai, kalau kita buat solat tu kan, tapi dengan syarat kita dah bercakap dengan dia dululah, maksudnya kita dah minta maaf dengan dia dulu, ataupun kita dah WhatsApp dia dulu ke. Lagi satu, kita kena jumpa dia ke, ataupun kalau macam kita sekadar WhatsApp ke je, boleh tak macam tu? Lagi bagus berjumpa, tapi kalau tak boleh jumpa WhatsApp je lah ataupun call. Dia mestinya kita dah jumpa tu kita buat sunat taubat tu tak semestinya. Sunat taubat tu kita boleh buat walaupun tak jumpa dia. Tapi lebih baik kita berjumpa lah daripada hati ke hati. Kadang-kadang kita send love kat dia dengan hati kita yang ikhlas bagi kita. Okay, InsyaAllah Allah pemudahkan. Sebab tu kalau kita nak berjumpa dengan dia, Zai selalu buat macam ni. Zai, ya Allah, Zai suka sangat talk to Allah ni. Zai suka sangat share dengan you all. Talk to Allah, better Allah. Ya Allah, hamba nak jumpa orang ni. Hamba nak bersemuka dengan dia. Hamba nak minta maaf dengan dia. Ni. Allah ya Fatah, ya Allah bukakanlah hati dia. Ya Allah ya Latif. Ya Allah lembutkanlah hati dia Allah untuk dia terima apa yang hamba cakap.
terima apa hamba minta maaf. Lepas tu baca surah, ada seorang hamba Allah dia pernah bagi Zai share surah apa? Surah apa Ustaz kalau kita nak cakap orang supaya orang mudah dengar apa yang kita cakap? Allahu Akbar. Ustaz ada tak? Toha ke? Bukan, surah Wal Ash, okay. Yang Allah memudahkan tutur kata kita bila kita nak bercakap dengan orang. Oh, ini doa Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Rubbish. Betul. So bila kita nak bercakap dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang penting, orang ataupun benda-benda macam ni, kita gunakanlah. So itulah yang Zai boleh share pagi ni. Ya, Zai. Ya. Nak tanya sikit yang pasal akak punya hal ni kan. Okey, yang akak cakap yang ada satu orang Puan Zai. Sekejap, Kak ni, Kak Umi. Zai. Ya, Kak Umi tengah cakap. Kak Ros. Umi. Ros kejap. Kasi aku cakap sekejap. Apa tu, macam akak punya kes ni kan, macam kawan akak ni, kita orang baik tau juga sebelum ni. Jadi kita orang selalu bincang, macam mana dia orang sudah dapat senangnya dapat sale kan. Jadi kita find out daripada orang yang dapat top sale, rupanya dia orang tak pernah tinggal tahajud. So akak dengan kawan akak tu kata, kita tak pernah tahajud ni. Macam jom lah kita macam fight lah, nak fight sama-sama, nak kita fight tahajud nak, kita challenge nak. Dah deal kan. Tapi tak sempat nak fight kan, tiba-tiba dah sisi faham gara-gara ada satu isu yang lain pendapat. Dia nak tegakkan kebenaran dia, akak kebenaran akak. Lama-lama bukan bertekak lah. Menegak, lalas akak tertinggi suara. Bila akak tertinggi suara, sebab dia macam provoke akak tau. Provoke. Kita boleh kontrol, hilang kontrol kita, tertinggi suara. Jadi bila tertinggi suara, dia terus sentap, lepas tu dia terus mendiamkan diri. Sekali dah lama tu akak cakap, kenapa dia ni diamkan diri? Lepas tu kebetulan akak buat jugalah, akak berjaya juga tahajud. Jadi akak sharing dengan dia, akak share pasal tu lah, Hujan Rezeki punya link. Akak hantar dia, walaupun dia tak ada reply kan. Akak tetap hantar share Gemma Connection ke pagi ni, akak share tak tanpa putus asa. Akak kata benda kebaikan kan. Tapi akak terasa hati, dia ni marah aku ke? Lepas tu akak cakap, minta maaf ada terasa hati ke? Kalau salah, akak minta maaf. Akak bukan nak kacau, akak sekadar nak berkongsi. Akak nak share, akak dah berjaya take a challenge, akak dah berjaya bangun tahajud without fail. Akak cakap gitu kan. Dah berapa lama akak tahajud. Jadi akak cakap harap dia harap dia pun sama-sama dah dapat bangun tahajud lah. Tapi at the end tau yang akak sedih, at the end dia tak jawab pun. Nampak betul dia tak jawab. Tapi at the end last sekali akak tersentak lagi, akak share link kan semua. Lala dia block akak. Tak rasa macam depresnya akak. Aku share benda, bukan akak kacau dia. Apa akak share benda yang baik? Akak kan suka ajak orang benda yang baik, Hujan Rezeki, apa benda lah akak suka share macam subuh punya istighfar sebelum subuh, majlis agama, majlis ilmu lah akak share. Tapi bila dia block tu, ya Allah, macam luka hati ni kan. Cakap kita dah minta maaf, tapi dia buat keputusan untuk memutuskan silaturahim. Akak cakap kepada Allah, ya Allah, aku dah buat tugas aku dah minta maaf, tapi dia yang memutuskan. Jadi aku tak dosa kan. Dulu akak tak dosa kan, sebab akak dia putus, bukan akak. Siapa suruh dia block? Dia block mana dia yang memutuskan kan. Allah tabarakallah akbar. Allah, Kak Umi memang memang kita itu ya saya cakap, sesiapa pun Allah hadirkan ke dalam hidup kita adalah kadang-kadang dia ujian daripada Allah untuk kita, menguji hati kita sebenarnya. Itulah ini sebenarnya menguji hati Kak Umi sebenarnya. Memaafkan, ikhlas, terima dengan reda, terima dan buat tersenyum. Tak apa Kak Umi, kalau dia block akak ke apa ke tak apa. Akak serah balik pada Allah. Akak cakap dengan Allah, akak terima, akak serah balik pada Allah dan akak akan minta apa. Kalau akak nak baik dengan dia, akak minta Allah pulihkan balik hubungan akak dengan dia. Akak sedekahkan Al-Fatihah dekat dia setiap hari dan berdoa ya Fatah ya Latif. Bukalah hati dia, lembutkan hati dia untuk maafkan aku dan terima aku sebagai sahabat. Itu yang kita mampu buat. Akak rasa dia jadi macam tu, dia punca dia pergi tanya leader dia tu kawan akak juga, dan leader dia tu pernah juga sisi faham dengan akak, dan sampai leader dia tu
pernah nak buat report polis lah. Sampai serius sangat akak dengan leader dia tu. Sampai akak kata, ya Allah, isu kecil-kecil ni sampai nak report polis apa hal. Lepas tu report kat bos akak yang mengatakan akak ni memang jahat lah. Cuma jenis yang mulut jahat, outspoken, yang jenis yang tak boleh ada dalam organisation. Cakap, hinanya aku. Sampai ke situ kau pergi report kat bos atas. Sampai HQ pun tahu kes akak ni. Lepas tu yang paling akak tak tahan, dia hantar WhatsApp akak tiap malam. Mi, kalau kau tak ni, aku report polis. Aku nak beritahu kau ni mental apa benda torture apa entah. Sampai ke satu, sampai akak menangis hari-hari tau. Sampai anak akak kata, Mami, jangan baca WhatsApp dia lagi, Mami. Mami baca WhatsApp, dia efek kat otak Mami. Jadi akak cakap anak akak, tapi Mami nak baca juga apa dia hantar ni. Cakap berjela-jela, Mami jangan baca. Benda tu rosakkan otak Mami. Cakap, lepas tu yang tak tahan dia siap nak report polis tu, akak rasa macam stres. Lala akak menangis hari-hari, akak buat solat hajat tau. Sampai akak buat solat hajat, minta pada Allah, akak sebut nama dia. Ya Allah, aku dah tak mampu lagi, ya Allah. Aku dah tak larat nak menghadapi manusia macam ni. Tapi kita muhasabah lah. Silap kita mungkin bila macam silap faham, bila kita tinggi suara mungkin orang tak suka. Kita belajar lagi kesilapan kita kan. Tapi bila akak dah tak tahan, akak balik pada Allah. Ya Allah, sungguh kau maha pemilik hati, ya Allah. Aku mohon tolongan kau, ya Allah. Kau genggam hati dia balik, ya Allah. Kau lembutkan hati dia, ya Allah. Kau lembutkan hati dia supaya dia jangan terlampau torture akak sangat. Mental torture tau. Dia hantar WhatsApp yang mengugut akak macam-macam mengugut kan. Habis akak tanya ke kawan akak pun kata, apa nak takut kak? Akak bukan salah mencuri apa. Dia tu macam something wrong lah. Sampai nak report polis pula. Ini masalah personal kan. Tapi bila akak back to Allah, talk to Allah, menangis, solat hajat, siap sebut nama dia, akak sebut nama simpulan tu, sebut bayangkan muka dia. Ya Allah, tolong aku dah tak mampu, ya Allah. Aku penat, ya Allah, penat. Tolong Allah, ya Allah, kau lembutkan hati dia. Tak tahu tak miracle-nya. Hari akak menangis tu, solat hajat, besoknya, tiba-tiba kan, dia telefon akak. Lepas tu dia jumpa akak macam normal. Dalam hati cakap, kenapa dia ni? Baru lepas hugut aku. Baru lepas threaten aku macam-macam. Kenapa dia baik aku ni? Tapi terus akak tengok, ya Allah subhanahu wa cepatnya Allah jawab solat hajat akak tu. Akak buat solat hajat 3 hari tu minta. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, nak lembutkan hati dia. Sebab kau maha pemilik hati. Kau yang gengar hati. Kau tolonglah lembutkan hati dia, ya Allah. Tu yang akan nampak miracle of solat hajat yang kita terlampau memerlukan pertolongan Allah. Dan kita talk to Allah, minta tolong dia. Betul-betul lah tunjukkan. Cakap, mana dia kata sibuk nak report polis tu. Tiba-tiba dia bayar aku balik ni. Faham tak? Lepas tu, okey dah, dah settle dah baik. Tiba-tiba anak buah dia pula. Yang agak tengah sisi faham ni, anak buah dia. Ya Allah, ini mesti anak buah dia ngadu dengan budak. Itulah simpulan tu. Yang pasal kes akak dengan anak buah dia, mesti dia punya budak. Yang leader tu cakap, kau block dia lah kat Umi tu. Kau block dia kat Umi. Akak sad lah, tapi tak baik. Sangka buruk kan. Tapi akak rasa mungkin budak tu ngadu dengan leader dia tu lah. Tapi sampai sekarang akak kata macam, ya Allah, aku macam makan tengok leader tu kan. Cakap, aku tak boleh dekat lah dengan leader tu, dengan anak beranak dia. Macam dia ni rangkaian lah, aku tak boleh. Nanti rosakkan akak balik kan. Baik akak jaga rangkaian akak sendiri, dah cukup kan. Itu je. Tapi rasa akak dah buat sesuatu, akak dah minta maaf. Berdosa tetap tu saya tak mampu kak sebab saya tak tahu. Tapi yang penting adalah kita jaga hati kita kak. Yang penting kita jaga hati kita, insya-Allah. Itu yang sebab kita tak mampu mengubah orang lain. Kita tak mampu untuk paksa orang lain berubah untuk kita. Apa kita boleh buat, kita jaga diri kita, kita jaga hati kita, kita talk to Allah, minta dengan Allah. Itu adalah yang terbaik. Itulah akak macam stres juga tau dapat kawan-kawan sampai kawan akak cakap apa, yang kau nak risau, yang selalu cari pasal kau dia. Orang lain okey semua, orang lain semua suka akak. Apa sebab dalam akak punya properties tu kan. Ada satu hamba Allah lah, dia kata kadang ngadu dengan dia, akak stres sebab dia orang tanya akak kenapa akak dah tak riuh rendah lagi lah dalam grup tu. Akak cakap tak nak lah nanti orang ada akak. Umi? Ya, siapa? Umi? Senang macam ni je, Umi. Macam ni, senang aja. Okey, kita anggap Allah ni dia bagi kita pilih sahabat yang baik. Yelah betul.
bahawa dia bukan terbaik untuk kita. Jadi kita jangan fikirkan dia sebab yang gerakkan hati tu Allah apa semua kan. Jadi kita sayang diri kita. Ya Mi, aku sayang kau tau. Sebab Jangan fikirkan sangat. Ni tak aku pernah cakap kat kau kan. Sebab apa kalau kita simpan perasaan kan dia akan menyebabkan kanser dalam badan kita kan. Itu kita takut tu. Bila kita selalu memendam rasa, memendam perasaan. Jadi kita let go kan, biarkan. Sebab Allah nak bagi kita sahabat yang baik. Itu je. Betul Ros. Sebab tu padahal office ada HQ ada buat ada offer tau untuk masuk kursus dia 3 bulan tau, 90 hari. Mentoring personal coaching. Masa tu aku pilih cakap ya Allah, aku nak pergi hujan rezeki ke, aku nak ikut adik-beradik ke, atau aku nak ikut HQ punya coaching selama 3 bulan. Jadi aku cakap ya Allah, tunggu mana aku nak pilih ni. Dua-dua aku nak, tapi fikir balik Lalas minta pada Allah, Lalas hati ni banyak pada hujan rezeki punya program. Kan? Circle yang akak suka. Padahal saya minta pada doa kan, dalam doa ya Allah, kau hadirkan ya Allah circle yang betul-betul sahabat-sahabat yang pengasih dan penyayang, yang sering mengajak aku ke jalan ke syurga. Lalas Allah hantar juga circle yang betul-betul nak cari syurga Allah ni. Jadi akak macam bersyukur sangat akak berada yang circle yang tepat lah. Padahal dalam doa akak selalu sebut akak perlukan circle yang bawa akak ke syurga. Jadi sebelum ni macam kita terpikir macam aku nak kerja dunia, nak akhirat, kerja dunia akhirat. Padahal yang dunia tu company dah offer untuk kursus 3 bulan tau. Personal coaching 3 bulan dengan pasal property tau. Tapi cakap, aku nak kena pilih mana ni? Dan last akak cakap, ya Allah semoga pilihan aku pilih hujan rezeki ni, akak macam nak kena buktikan tau. Aku pilih jalan Allah, aku tahu Allah akan buktikan. Walaupun akak tengok yang ikut coaching HQ ni kan, akak dia orang banyak sale. Macam tercabar tau Zai, bila akak tengok, bila kita buat keputusan, ya alamak menyesal aku tak ikut dia orang tau. Kalau Zai kak kata alamak dia banyak sale lah ikut coaching company, dia coaching 3 bulan tau, 90 hari. Jadi akak kata menyesal pula aku tak ikut, tapi tak apa, Allah dah gerakkan aku berada di circle ni, aku yakin mesti miracle yang Allah akan bagi. Faham tak? Tapi akak sabarlah, baru kat sebulan ni akak join hujan rezeki kan, cuma Allah belum nampak rezeki yang belum tentu, belum sampai nah. Tapi dalam hati sudah hati akak memang akak nak buktikan. Harap-harap adik-beradik doa akak lah, akak nak buktikan pada bos akak yang sana, yang keduniaan tu, akak nak buktikan bahawasanya akak tak join dia orang pun akak boleh buat sale gila-gila. Dengan bantuan Allah. Kak betulkan niat akak. Betulkan niat akak. Niat kita adalah untuk dekat dengan Allah, bukan nak buktikan dengan siapa-siapa. Yelah, maksud dia bukan nak bukti apa, maksud akak pilihan yang tepat. Maknanya sepatutnya akak boleh pilih pilihan yang company bagi offer tu kan. Tetapi akak pilih jalan ni, jalan Allah. Supaya akak yakin miracle of pertolongan Allah tu lebih kuat dari pertolongan daripada akak punya coach tu. Faham tak? Tu yang akak harap miracle lah. Yang Allah akan bagi hadiah untuk akak dalam circle ni. Tu sebab akak buat keputusan, bila akak rasa macam alamak dia masak terlalu banyak dia seal orang. Alamak ruginya aku tak ikut dia. Macam biawak tu ada kan. Dia macam padahal muka kau tak pilih yang sana. Macam itulah. Tapi biar akak pun jadi no. Aku tetap jalan yang betul. Aku pilih yang betul. Aku pilih jalan Allah. Aku lagi tenang di sini. Aku tenang dalam circle adik-beradik hujan rezeki. Tak apa. Biar ada. InsyaAllah. Okay. Itulah insyaAllah rezeki Allah ni boleh cakap daripada pengalaman Zai lah, daripada orang yang tak ada apa-apa, daripada orang yang gaji hanya 4,000 asalnya gaji 4,000, buat je. Dia buat je 12 yang Allah bagi jaminan tu, buat je. Allah. Tanpalah benda-benda lain dengan usaha kita. Sebab saya pernah banyak kali lah saya pergi a few kelas, 80% adalah marketing tu Allah, 20% adalah usaha kita. Itu sebabnya akak buat keputusan akak pilih jalan Allah ni. Faham tak? Ikut ke hati, baik akak ikut coaching selama 3 bulan dengan company. Company offer akak untuk join dia orang kan, selama 3 bulan tau. Tapi akak pilih kalau aku ikut sana macam mana aku nak ikut program yang kan TOI kan sepatutnya ada hujan rezeki punya program kan. Akak pilih program hujan rezeki. Faham tak? Tak apalah, itu keduniaan tak apa. Aku kerja akhirat,
InsyaAllah dunia kerja aku. Akak tanam dalam hati, tak apa. Aku yakin Allah akan bagi aku miracle. Allah Maha Pemurah, tak apa. Tu cuma akak minta bantuan adik-beradik semula doakan akak supaya akak dapat berjaya dalam dalam circle ni lah. Akak kena buat banyak terapi ni Kak Umi. Kak Umi kena banyak terapi. Pada yang saya nampak Kak Umi punya energi kan dengan rasa Kak Umi banyak blockage. Agak berat juga Kak Umi punya energi Kak Umi agak rendah sikit. Kak Umi kena buat terapi lah, buat terapi tersenyum tu banyak kali. Lepas tu nanti saya akan WhatsApp Kak Umi, ada a few orang yang boleh buat terapi. Lepas tu buatlah peran yang tu sangat powerful. Lepas tu Zai, boleh? Ya, Zila. Macam Zila kan, Zila ada masalah sikitlah dengan adik-beradik apa semua pasal harta pusaka. Lepas tu sebelum Zila keluar daripada rumah mak Zila tu, adik-beradik Zila dah minta Zila tanda tangan semua tanah, rumah apa semua dah pindah pada kakak Zila. Sekejap nak tanya soalan. Tapi lepas tu Zila okey, Zila redha, Zila minta maaf dengan dia orang semua. Sebelum Zila keluar tu Zila minta maaf. Lepas tu dia orang minta Zila tanda tangan dekat pejabat tanah, serah semua harta tanah mak arwah mak Zila bagi. Lepas tu lepas betul dia orang macam lost contact dengan Zila tau. Tak ada pernah tanya khabar, tak pernah tanya apa-apa. Tapi Zila still WhatsApp dia orang bila hari raya, cakap selamat hari raya apa semua. Bila dia orang ada jemput Zila ke Nuri, Zila datang. Kadang-kadang dia orang tak ajak Zila pun, Zila memanglah tak datang, dia tak tahu. Adakah Zila masih still kena cari dia orang ke macam mana Macam hari tu kan, dah 2 kali dah kakak Zila tu dia kemalangan accident, kaki dia patah. Tak ada seorang pun adik-beradik Zila telefon Zila bagi tahu. Last lepas lah 4 bulan, 5 bulan tu Zila tengok kat FB kawan Zila, cakap dia tanya dia, kenapa kakak aku pakai kursi roda, cakap kan, ambil gambar dengan kau. Dia kata, kak tahu ke kakak kau ni kaki dia patah dia tu lepas pindah hari tu. Lepas tu dia kata Masya Allah. Lepas tu Zila datang ziarah dia. Habis tu baru-baru ni pun dia accident lagi sekali. Tak ada seorang pun adik-beradik Zila bagi tahu Zila. Zila diam lah. Tak pula pun tahu daripada orang lain juga. Mak Zila tanya, dia tak telefon kau? Tak ada, Zila cakap seorang. Adakah kita kena macam mana Dia nak cakap. Adakah kita kena still tundukkan ego kita apa semua ke macam mana Kak Zai? Zila dah serah semua pada Allah. Zila dah solat taubat, Zila dah solat taubat untuk dia orang semua satu. Zila dah tak rasa apa-apa dengan dia orang lagi, tak ada rasa marah, tak ada rasa. Sebelum ni Zila memang marah, Zila ego, Zila hangin. Tapi lepas tu Zila jumpa SWS, Zila belajar dengan Kuzi, Zila buat. Zila jumpa circle yang baik-baik. Alhamdulillah, Zila syukur Allah bagi ujian tu. Walaupun Zila tak ada apa-apa harta kat dunia ni lagi dah. Dan yang lepas Zila ikut ilmu SWS tu, itulah Zila dapat sekarang ni rumah yang bapak mentua Zila hadiahkan tu 100%, 1 sen pun duit Zila tak ada pakai. InsyaAllah hari ni Zila nak pindah masuk dah. Zila nak tanya pendapat Kak Zai. Macam mana Zila memang still baik dengan dia orang, tapi dia orang macam ada guide macam ada renggang tau, macam dia orang tak macam dulu. Dia bila Zila datang dia orang mesti buat diam ni semua. Macam mana Kak Zai? Kita still kena buat macam mana kalau macam tu? Cuba macam Kak Zai, kalau Kak cakap macam mana cakap seelok-eloknya kita tahu apa punca dia orang marah kat kita, dia orang dia orang tak puas hati dengan kita, dia orang renggang dengan kita. Seelok-eloknya kita tahulah apa puncanya. Kalau kita dah tahu puncanya dan kalau rasa kita boleh bagi tahu kat dia apa yang betul, apa yang salah, dan kita boleh tahu. Kalau dia tak boleh terima, dan itu yang Kak Zai boleh tak terima, kita talk to Allah, minta dengan Allah, sedekahkan Al-Fatihah selalu dengan diorang, dan buat macam biasalah, buat macam tak ada apa-apa berlaku. Semua serah pada Allah. Kalau orang tak boleh terima, tak apa, serah pada
Zila memang dah terima, dah serah semua pada Allah. Tapi Zila kesian bila dia dengar adik-beradik Zila tu dia diterima musibah. Zila sedih bila dengar yang ni kena stroke, mulut dia sengit. Yang ni dah kakinya patah. Yang ni macam ni. Zila rasa kesian. Bukanlah diorang. Sebab harta pusaka agak berat juga sebenarnya topik harta pusaka ni. Berat sangat sebab dia menghidupkan, kan Ustaz kan dia melibatkan hukum, faraid lah apa semua kan. So Macam Zila so kalau kita tak tahu siapa salah siapa betul, just maafkan diorang, minta maaf lah. Lepas tu buat macam biasa. Dalam setengah Zai ada apa-apa tak kata dia Zai nak minta apa ni sekejap sebab Zai kena uruskan anak Zai untuk sekolah. Ada apa-apa soalan? Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk perkongsian hari ni. Alhamdulillah. Semoga dapat. Kan nak tanya sekejap boleh tak? Boleh. Ni Kak Zuraida kan. Macam orang Puan Zai. Ya. 2 hari bulan ke untuk apa? Rezeki tu. Nanti tentu. Nanti Kozi akan nanti Kozi akan beritahu. Kan? Okey Zai, Kak Puan Zai Tani. dengar tak? Dengar tak saya? Tak dengar. Kak Zuraida, Ni nak tanya kan, orang hutang dengan kita. Lepas tu sampai sekarang tak bayar. Boleh tak kita buat sedekah tu untuk dia supaya dia lembut hati untuk dia bayar hutang kat kita. Boleh tak? Boleh? Sedekah. Boleh? Macam ni, minta doa dengan macam sedekah Al-Fatihah, minta doa dengan Allah supaya Allah limpahkan rezeki pada dia untuk dia terbuka hati dan membayar kepada kita. Okey. Terima kasih. Okay. Okay, Kak Roslina yang untuk ujian rezeki tu insya-Allah 2 Oktober tapi nanti Kozi akan confirm balik, dia akan keluarkan poster untuk announcement. Okey, baik. Baik, terima kasih Puan Zai. Okey, yang lain Kak Zai duit buku boleh bagi hari ni sebab Zai kumpulkan hari ni. Sebab kenapa Zai buat hari sebab Zai nak satu hari tu satu pasal buku saja. Nanti macam-macam masuk dalam tu kan Zai susah nak trace. So duit buku sampai hari ni insya-Allah besok Zai dapat ambil buku tu dan Zai akan post terus. Okey. Kalau tak apa kita tutup majlis kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya kat WhatsApp lah, insya-Allah Zai cuba jawab untuk hari ni. Jangan lupa Zai WhatsApp Kak. Siapa tu? Terima kasih Kak Zai. Assalamualaikum. Terima kasih Zai. Terima kasih Kak Zai. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Zai. Assalamualaikum semua adik-beradik. Terima kasih Zai. Terima kasih semua.